Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam YouTube channel Saka Saham. Saka yang menjaga kebaikan kita. Kena ingat tu ya. Kena ingat Saka bukan saka hantu tau. Okey, market tengah drop. Market sentiasa merah. Dah berapa lama market merah? Start daripada Julai akhir Julai sampai sekarang market merah. Banyak yang loss. Ada juga yang gain, bukan tak ada gain. Tapi macam mana kita nak membeli saham atau kita nak menggunakan peluang-peluang yang ada ketika market tengah sentimen yang tak bagus. Saya nak cerita sikit ini secara general bukanlah mengatakan yang ini perlu subscriber perlu ikut apa yang saya cakap lah, atau apa pun yang abang cakap ni you all kena perlu ikut. No. Kita dalam YouTube ni kita sama-sama untuk ilmu lah sebenarnya. Banyak kali saya cakap skala yang saya buat ni adalah untuk education, untuk ilmu kita dalam saham, sekadar sharing kita untuk lebih bagus kita punya, kemungkinan besar lebih bagus kita punya cara kita membeli saham atau cara kita invest saham dalam Bursa Malaysia ni. Hari ni ada satu soalan daripada seorang trader ke investor, saya tak tahu, cuma dia tanya saya sebab ada persoalan lah pada diri dia. Dia tanya saya bagaimana preparation yang boleh kita lakukan bila market sedang merah. Maksudnya di sini bila market downtrend. Kita belum tahap cakap krisis lah ataupun crash. Bila market downtrend, apa yang perlu kita buat? Benda ni memang menjadi persoalan daripada dulu sampai sekarang. Bila market drop, apa yang perlu kita buat? Jual semua share yang ada, duduk tepi, jangan beli apa-apa sebab market tengah jatuh. Dan benda-benda macam ni sentiasa berlega lah. Pelabur ke, trader ke, apa benda, semua berlega dalam fikiran masing-masing. Sebab kita ada feeling, kita ada perasaan takut kita, perasaan tak percaya kita, semua tu benda ada. Sebenarnya memang ada dalam kita. Sebab kita ni manusia kan, kita bukan dah mati. Kalau dah mati kita tak ada perasaan apa pun, lantak memang sama dia lah kan, kita dah mati. Tapi yang penting kita hidup. Yang hidup ni macam mana? Dah lah kita ni memang sentiasa berlega dalam Bursa Malaysia ni. So apa preparation kita yang boleh kita lakukan bila market dalam keadaan merah? Okey, ini sekadar general, sekadar perkongsian yang ingin abang kongsikan. Kemungkinan besar ia boleh dilihat ataupun kalau tak boleh ini salah ni, jangan follow lah kan. Kita sekadar berkongsi je. Okey, bila dalam keadaan market merah dah semestinya kebiasaannya counter akan drop, harga counter akan jatuh. Yang pertama sekali, mind kita. Kalau ikut abang, sentiasa kita kata mind, sebab kita kena kenal pasti sebenarnya sama ada kita ni trader ataupun kita ni investor. You kenal pasti dulu sama ada you trader ataupun investor. Apa yang abang nak cerita sekarang, kalau kita as a investor, trader nanti kita buat cerita lain. Kalau kita as a trader, apa tindakan ataupun apa preparation yang perlu kita lakukan bila keadaan dalam market dalam keadaan drop ataupun market dalam keadaan merah ni? Pertama, kita kena pandai memilih company ataupun industri ataupun perusahaan yang bagus dalam Bursa Malaysia ni. Ada banyak syarikat, ada banyak industri yang terlibat di Bursa Malaysia yang dilistingkan. So kita kena pandai memilih perusahaan apakah yang bagus, company apakah yang bagus. So kita kena pilih company itu merupakan satu company yang memang sebenar-benarnya satu company yang bagus dalam bisnes dia kan. Kejatuhan harga yang ada sekarang dalam company itu adalah disebabkan oleh external factor, bukan internal factor. Bukan disebabkan oleh company itu sendiri sebabnya harga itu jatuh. Harga mereka jatuh, harga saham mereka jatuh disebabkan oleh faktor luaran daripada company. Sedangkan company itu sendiri mempunyai satu perusahaan yang bagus. Keuntungan sentiasa untung, bisnes dia memang ada, dia bukan bisnes sleeper kan, dia suatu bisnes yang dalam industri Malaysia pun maybe dia grow kan, dia grow. So bisnes dia bagus, company ni bagus. Ini yang kita nak cari dulu sebab harga tengah drop. Bila harga dia tengah jatuh disebabkan oleh eksternal, ini adalah peluang sebenarnya bagi mereka yang ingin melabur di Bursa Malaysia. Ini adalah satu peluang pelaburan yang perlu kita
ambil ketika market tengah jatuh. Perlu. Panas betul hari ni, bahang. Dah lah pakai baju kemeja, bahang pula tu kan. Okey, selepas kita melihat ataupun kita menilai sesuatu company itu memang sesuatu company yang bagus dari segi fundamental dia, dan kejatuhan harga disebabkan tadi yang kita sebut adalah external factor. Dan sekarang level yang kedua adalah kriteria yang kedua. Susah nak kau ni. Level beli. Masuk di sini level beli adalah sebenarnya investor ataupun trader lah, investor ataupun trader dalam Bursa Malaysia, you all dah ada angka tu semua dan nombor-nombor tu dah sebenarnya dah ada dalam fikiran masing-masing. Contohnya, harga counter ni bulan lepas RM5. Company bagus. Market jatuh. Harga jatuh jadi RM4.5. Harga jatuh jadi RM4. Daripada RM5 dah jadi RM4. Dan you dah decide sebenarnya. Biasanya you memang akan decide. You nak beli kalau harga dia RM3 below. RM3 below aku nak beli syarikat ni. Sebab company ni bagus. So you kena ada satu level price yang you dah decide untuk you buy. So kena faham, kena sabar. Sebab you predict dia memang dah jatuh, nak jatuh. So kita kena sabar sampai harga RM3, mungkin kita start akan beli saham company tersebut. Sebab kita yakin bahawa kejatuhan yang ada sekarang pada harga dia adalah merupakan external factor, bukan internal. So you akan membeli start pada harga RM3, bukan daripada harga RM5 you buy RM4.90 beli, RM4.70 beli, RM4.60 beli. No, you dah setting satu price yang you rasa benda ni adalah fair value dia. Sebab orang yang biasanya dalam segi FA ni, dia akan melihat intrinsic value ataupun fair value sesuatu company. Dia terdapat satu fair value, dan bila below fair value dia, susah ni. Bila below fair value dia tu, then you dah decide untuk buy company ni. Ikut you lah macam mana you punya FA study terhadap satu fair value ataupun intrinsic value. Apa sebab you nak beli benda-benda macam ni ataupun company ni dah jatuh? Pertamanya, setengahnya kita beli saham ni disebabkan oleh kita nak dia punya kemungkinan, kita nak dia punya dividen dia, kita nak harga tengah jatuh, then you buy, it's okay lah. After that, dia jatuh daripada intrinsic value dia, fair value dia, then you buy, it's okay lah. Sebab kita melihat untuk melabur satu pelaburan yang lama, kan? Bukan kita nak short term trade, kita nak buat pelaburan, satu pelaburan yang lama dengan syarikat tersebut. So kita nak melihat syarikat tersebut mempunyai penurunan harga dan kita buy. Macam saya cakap tadi, kena setting dulu level price yang kita nak, pada harga berapa yang kita nak untuk kita membeli saham syarikat tersebut. Okey, biasanya bila kita ini sebagai seorang investor ataupun pelabur dalam Bursa Malaysia ni, kita membeli sesuatu harga tu, lebih kita advise beli secara cost averaging sebenarnya. So cost averaging ni, contohlah you ada RM10,000, kita ada RM10,000. After that, kita nak invest RM10,000 ni dalam masa 2 bulan. Kita tengok market ni, kita predict dia akan jatuh lagi. Dia akan jatuh lagi dalam masa 2 bulan. Kita nak menggunakan RM10,000 yang kita ada. Sebenarnya kita tak beli RM10,000 tu sekali langsam. Besok Isnin, harga jatuh 10%, top terus beli RM10,000. You nak beli, you beli dah, suka hati you lah. Duit you bukan duit saya kan. Tapi biasanya kita boleh buat cost averaging. Maybe RM10,000 tu kita nak beli masa dalam 2 bulan. So divide by 2, then you setiap sebulan you ada RM5,000 untuk buy counter tersebut. Bila kita nak buy counter tersebut, RM5,000 bulan pertama kita buy, dan kita buy mungkin dalam sebulan tu pula, maybe seminggu ataupun 2 minggu baru kita nak beli. Kita nak gunakan kita punya duit tadi yang RM5,000 tu dalam masa sebulan, dan kita bagi pula 1 bulan aku nak beli 2 kali. So you boleh buy lah. So harga tu you dah tengok harga tu jatuh, you beli sikit menggunakan RM5,000 tadi. Dan kalau you buy, you nak sebulan tu nak bagi 2, maybe RM2,500, and you buy RM2,500. After that, maybe after 2 weeks they drop lagi, you buy lagi RM2,500. So benda ni adalah merupakan satu cost averaging yang you buat, because you akan dapat satu average price untuk counter yang sedang drop. Sebab kita tak tahu sebenarnya bila dia akan naik. Sebab persoalannya bila nak naik ini yang jadi masalah sebenarnya, sebab market pun tengah drop. So kita kata kriteria untuk kita membeli ketika market tengah krisis.
Ini bukan market tengah uptrend. So dia punya possibility untuk dia jatuh lagi besar daripada dia punya untuk dia naik. So kita kata, kita andaikan yang dia akan jatuh. So bila dia jatuh, kita akan beli secara cost averaging. Ingat company ni mesti satu company yang punya FA yang bagus. Bukan company yang dah tidur, company yang nak bankrupt, you pergi buat cost averaging, you pergi buat average down, you akan down masuk ke bumi lah. Silap-silap bulan Okay, after that, budget. You dah tahu, you dah ni, kriteria yang ketiga, kita tentukan budget kita berapa. Tentukan budget kita untuk kita invest dalam bursa, dalam saham ni berapa budget kita. Kemungkinan besar kita kata tadi budget kita adalah 10,000. So follow your budget. Kenapa kena ada budget? Supaya kita tak over trade. You ada 10,000, you gila-gila pergi beli sampai 20,000, 30,000. After that itu dah over your budget sebenarnya. So kena follow budget you. Berapa you ada, sentiasa ingat jangan overtrade. Bila you overtrade, luar dari kemampuan you yang sebenarnya untuk you membuat pelaburan ni, ia akan mengganggu you punya financial management lah, money management you, dia akan mengganggu money management dan kita akan mendapat satu stres yang tak sepatutnya kita dapat. Kita sentiasa beli dalam keadaan apa yang kita mampu. Kalau boleh pakai BMW, pakai BMW. Kalau boleh kita mampu pakai Proton, kita pakai Proton je lah bang. Kenapa kita mampu pakai Proton, kita nak beli BMW? Sendiri sakit lah kan, sebab nak bergaya punya pasal kan. Okey, yang penting tentukan bajet supaya kita tak overtrade. Jika harga saham yang kita beli tu terus menerus menurun, kita dah ada bajet. Tadi kita dah ada bajet kan. Dia dah ada terus menerus dia turun, dan kita buy, tak ada masalah sebab dia within our budget. Kan, kalau harga yang you dah letakkan spesifik tadi yang pada kriteria kedua, you level price you nak buy harga RM3. Harga daripada RM5 drop sampai ke RM3 dan harga RM3 you dah beli sikit. Lepas tu harga jatuh kepada RM2.50. You beli lagi. Harga jatuh sampai RM2, you beli lagi. Bang, RM3 boleh buy, takkan RM2 you tak boleh buy. Sedangkan company ni company yang bagus. Dan you memang invest dengan dia, you nak dapatkan dia punya dividend, you nak bersama dengan grow with company. Dan company ni adalah external problem sebenarnya, bukan internal problem. Dia jatuh disebabkan oleh external problem. So benda tu within your budget, memang dah ada, you dah ada duitnya tu, so you just buy lah. You just buy lah benda tu within your budget lah. Dan dia tak mengganggu you sebenarnya sebab semua tu memang you dah plan. You dah plan So kita pertama tadi, kita wajib memilih perusahaan atau industri atau company yang sememangnya bagus. Ini kalau kriteria untuk market tengah downtrend macam mana you nak invest dia. Ini sekadar perkongsian, bukan you kena pasti buat Ini kita nak share. Pertama, perusahaan tu kena bagus. Industri company tu kena bagus. Syarikat tu sendiri pun kena bagus. Ada business, ada untung. Governance, corporate governance dia pun bagus. Cara pentadbiran company pun bagus. Bisnes akan datang ada. So ini yang you kena pilih. Kedua, you kena tetapkan level price yang you nak supaya ia tak mengganggu you punya investment lah. But kalau you sentiasa nak tengok turun naik price tu, you akan pening. So tetapkan level harga dia. So you tak terefek dengan kejatuhan ataupun kenaikan ataupun kejatuhan harga tersebut sebab you dah ada satu level price yang you dah spesifik yang you akan buy. Contoh tadi, harga drop, harga daripada RM5, you tunggu dia drop dan RM3 aku nak buy. So you dah ada satu level price. Level price ni maybe kalau biasa yang mana memang FA school, memang you boleh tengoklah intrinsic value dia punya dividend dia, because you beli harga ni dan dividen you dapat lagi murah, company tu ada bagi dividen, you dapat dividen kan. So ketiga tadi, kita kena tentukan bajet kita. Berapa bajet yang perlu ada untuk kita beli saham tersebut. Bajet kita kena ada supaya kita tak overtrade. Dan kita kena faham, yang kita beli ni adalah untuk long term. Untuk long term. So kenaikan harga yang untuk short term ni, you tak ada menjadi masalah bagi you. As long
FA company ni very good. Okey, yang terakhir, ini agak susah sebenarnya kita nak buat, agak sukar untuk kita nak buat adalah konsisten dan disiplin. Boleh tak kita konsisten dan disiplin dalam kita melakukan pelaburan kita? Ini sangat-sangat susah sebenarnya untuk dilakukan. Kalau bajet, you boleh cari duit, tak kisahlah mana jual tanah mak ke, tanah apa ke, you boleh dapat duit. Untuk bajet kan, level harga jadi tak jadi masalah. Benda tengah jatuh, mesti you akan dapat satu exclusive value. Macam-macam program yang ada, you boleh tengok. Morningstar ada bagi fair value, KL stock bid ke apa benda semua ada. Tapi konsisten dan disiplin ni melibatkan diri kita. Itu susah bang. Memang susah. So kita kena belajar lah. Kita kena belajar konsisten dan disiplin dalam kita punya pelaburan Contohnya, you beli harga saham tadi RM3 dan you memang decide company ni you nak simpan. After that, company pun memang bagus. Tiba-tiba dia jatuh jadi RM2.70, you dah tak tentu arah. You dah tak konsisten dalam you punya pegangan tadi. You tak konsisten dalam pegangan you. Jatuh RM2. Lagi you teruk. Oh, mati aku. Padahal you dah tahu. Ini merupakan satu peluang sebenarnya. Company FA bagus. Dia jatuh disebabkan eksternal. So inilah peluang untuk you invest dalam company ni. Dia bagi dividen. Tak ada masalah. Dan you memang nak pegang untuk lama kan. So jangan tak konsisten lah dalam you punya azam untuk company ni. So you dah study company ni, FA dia bagus apa semua. Dia jatuh adalah merupakan peluang untuk menambah pelaburan within your budget. Yang tadi tu within your budget So problem pula kat sini yang selalu terjadi bila dia naik. You beli RM3, baru naik 30% dah jual. Baru naik RM3 10%, you dah jual. Wah, dah untung, dah jual. Padahal benda ni, mana you punya disiplin, mana konsisten you terhadap counter ni, terhadap pegangan pelaburan yang you dah decide pada awal tadi. Satu lagi masalah bila harga dah jatuh, tak nak beli. Tak nak beli, takut nanti dia jatuh lagi. Dan bila dia naik semula, dia naik. Dah confirm you takkan beli. Sebab apa yang you akan cakap? Nantilah dia jatuh, nanti dia correction aku buy lah. Bang, tadi dia jatuh kau tak nak beli. Dah tahu company ni bagus kan? Bila dia jatuh tadi, buy lah. Simpanlah dulu. Kata nak jadi investor. Bila dah naik, you tak nak beli sebab you nak minta dia jatuh pula harga dia. Mana ni? Dan ini adalah sekadar apa yang abang boleh share lah. Bukan satu yang you mesti wajib ikut. Pertama sekali tadi, bagaimana kita nak membeli sesuatu counter dalam keadaan market tengah krisis ataupun market tengah merah, sentimen tengah tak bagus. Pertama, kita kena decide kita kena decide. First kali kita kena decide, you nak jadi trader ataupun investor. You dah decide, memang kita katalah kita nak jadi investor. Kedua, you kena ada, you punya study berkenaan dengan perusahaan tersebut, industri tersebut, company tersebut, dari segi fundamental company, dari segi kekuatan company, dari segi industri yang dicebulinya. Sama ada industri memang industri tengah grow dalam ekonomi kita. After that, you kena nombor 3 tadi, kita kena level price yang kita nak beli. Kita kena setting berapa starting atau harga yang start daripada harga berapa kita nak beli syarikat ni punya share. Ketiga, seterusnya kita nak budget. You perlu ada budget dalam you punya trading plan tadi, supaya you tak over budget, supaya you tak over trade. Dan terakhir sekali, kita perlu ada konsisten dan disiplin dalam kita melakukan pelaburan kita sendiri. Okey, boleh Ini kita share lah mungkin dapat membantu pada pelabur-pelabur lain, terutama pada pelabur yang masih baru dalam pelaburan saham. You tak tahu macam mana market tengah drop, tak tahu macam mana aku nak gerak, macam mana aku nak start beli apa semua kan. So mungkin you boleh tengoklah kriteria-kriteria yang abang bagi tadi. Panasnya. Panas. Hari ni memang panas.
Hati pun panas juga ni sebenarnya ni. Okey, pada yang belum subscribe, please lah subscribe abang punya YouTube channel Saka Saham ni. You boleh wawarkan, like and share, dan please komen kalau ada nak berborak dengan abang ataupun nak share apa-apa ilmu saham. Maka kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.